Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Infita Natasha binti Muhammad Faisal, IIF 1700004. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan mengenai sinopsis buku yang telah dipilih oleh kami, iaitu buku Perang Arab Israel. Jadi sebenarnya buku yang berjudul Perang Arab Israel ini berkisarkan mengenai um, penduduk bangsa Arab itu sendiri dan Israel. Dan peristiwa ini lebih dikenali sebagai peristiwa Perang Arab Israel. Perlu kita tahu bahawa apabila kerajaan Uthmaniyah itu telah kalah di dalam Perang Dunia Pertama, British telah mengambil alih kerajaan Uthmaniyah dan telah mengisytiharkan pengisytiharan Balfour. Dari pengisytiharan Balfour ini telah membawa kepada pengiktirafan penduduk Yahudi di Palestin tanpa menafikan hak-hak sivil dan agama masyarakat bukan Yahudi negara Israel itu sendiri di Palestin. Dan sejak dari itu, ramai penduduk Israel telah ke Palestin dan memastatin di sana. Dan kemudian pada tahun 1947, United Nations Partition Resolution telah membahagikan tanah Palestin itu kepada dua bahagian, di mana pembahagian tanah itu tidaklah adil. Palestin mendapat dengan bilangan masyarakat yang ramai mendapat tanah yang lebih kecil daripada masyarakat Yahudi, di mana bilangannya sedikit tetapi keluasan tanahnya adalah besar. Dan perkara ini jelas tidak adil dan peristiwa ini telah membawa kepada Perang Arab Israel. Okey, mengisytiharkanlah Perang Arab Israel dan benda ini tercetus daripada kisah pembahagian tanah ini. Dan apa yang buku ini ingin dedahkan adalah perkara-perkara yang boleh dikatakan juga sebagai bibit-bibit yang berkaitan dengan peristiwa Perang Arab Israel. Sebagai contoh adalah pendedahan mengenai faktor kekuatan tentera Israel yang menyebabkan mereka ini dapat memenangi Perang Arab Israel yang berlaku daripada 1947 hingga 1948. Begitu juga dengan Perang Suez dan Perang 6 Hari, Perang Yom Kippur dan sebagainya. Dan kemudian buku ini juga akan mendedahkan mengenai faktor kelemahan tentera gabungan Arab yang mendorong kekalahan mereka terhadap Israel. Dan didedahkan juga mengenai strategi yang digunakan oleh kedua-dua belah pihak di dalam setiap peperangan. Dan buku ini juga memberitahu kita mengenai perjanjian Camp David, di mana ia menjadi sebuah titik persamaan, di mana adakah ianya memberi kesan kepada Palestin dan negara-negara Arab di sekitarnya. Dan antara lain yang didedahkan adalah mengenai konflik Israel-Lebanon, di mana Israel konflik Lebanon ini adakah ianya menjadi sebuah harapan kepada negara-negara Islam lain ataupun sebaliknya. Dan perkara lain yang menjadi perkara yang diketengahkan di dalam buku ini adalah mengenai kesengsaraan umat Islam di Palestin yang berlaku sekarang, dan bagaimanakah pihak-pihak luar, iaitu pihak internasional di luar, memberikan pertolongan mereka. Dan buku ini juga memberikan kita suatu gambaran dengan jelas apakah sebenarnya yang berlaku di Palestin itu dan apakah peranan kita dalam membantu mereka. Dan apabila kita habiskan bacaan ini, kita akan dapat tahu di manakah lubang yang sepatutnya ditutup dan pintu yang boleh kita buka untuk menolong umat Islam di Palestin. Itulah sedikit sebanyak mengenai sinopsis buku Perang Arab Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat-sahabat saya, dan tajuk buku kami pada hari ini ialah Perang Arab Israel yang ditulis dan karang oleh Sabaruddin Hussein. Okey, siapa itu Sabaruddin Hussein? Beliau adalah seorang usahawan, penulis, penterjemah dan pengkaji sejarah, dan beliau ni pernah dianugerahkan anugerah penterjemah bahasa Melayu untuk Syarikat Senarai Awam 2004-2005, dianugerah Citra Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara hasil penulisan beliau termasuklah buku ulang tahun ke-50 Bank Rakyat dan buku ulang tahun ke-50 Maktab Kerjasama Malaysia. Dan antara karya lain yang ditulis oleh beliau antaranya termasuklah buku Konspirasi Yahudi, Perang dan Penaklukan, buku Tun M, Inilah Perjuangan, buku Yahudi, Syiah dan Dajjal, Penyebar Fitnah, buku Pemesong Akidah dan buku Apa Salah Syiah. Itu sahaja latar belakang pengarang buku. Baiklah, dalam pemilihan buku Perang Arab Israel ini kami mempunyai beberapa sebab mengapa kami jadikan penulisan ini sebagai sebuah bahan bacaan yang kami ingin bedah dan kami ingin ketengahkan dalam kerja khusus bagi subjek dunia Islam kini. Jadi
apabila kita membaca sebuah buku, kita mestilah ingin mengetahui mengenai input buku tersebut, betul? Dan untuk mengetahui sesebuah perkara, sesebuah peristiwa, perlulah kita mengetahui dahulu sejarah apa yang berlaku terhadap sesebuah peristiwa. Jadi di dalam peristiwa Arab Israel ini, di dalam buku perang Arab Israel menerangkan dan menjelaskan dengan jelas mengenai peristiwa sebenarnya yang berlaku, apa yang berlaku di antara bangsa Arab itu dan Israel. Dan dalam pemilihan buku ini juga kami beranggapan dengan membaca buku ini kita dapat mengetahui gambaran sebenar yang berlaku. Bila kita mengetahui gambaran sebenar yang berlaku, kita akan tahu di mana lubang yang perlu ditutup dan di mana pintu yang kita boleh buka untuk menolong masyarakat umat Islam di Palestin. Dan dari perang Arab Israel ini kita juga ingin mendapatkan kefahaman yang lebih terperinci mengenai bagaimanakah taktik-taktik mereka dan bagaimana kita mengambil taktik-taktik Zionis itu untuk dijadikan sebagai sebuah pengajaran bagi kegunaan umat Islam di masa hadapan. Dan sebab lain mengapa kita pilih buku Perang Arab Israel ini untuk dijadikan sebagai sebuah bahan bacaan adalah kerana kita ingin menelusuri kesengsaraan mereka. Dan apabila kita menyusuri kesengsaraan mereka secara tidak langsung, kita dapat menghayati dan kita dapat menjadikan benda ini sebagai sebuah triggers, sebuah perkara yang menolak kita untuk membantu mereka dengan lebih jauh, dan kita dapat mendedahkan kisah-kisah ini kepada mereka yang berada di luar sana yang masih tidak tahu apakah sebenarnya yang berlaku di Palestin. Dan tidak dilupakan, jikalau kita mempelajari sesebuah perkara, sebagai contoh kita ingin mengetahui mengenai peristiwa perang Arab Israel, apabila kita mengetahui akar umbi sebenarnya apa yang telah berlaku di perang Arab Israel itu, kita akan tahu bagaimanakah cara untuk kita mengatasi isu tersebut dan bagaimanakah cara untuk kita membuka pintu kepada umat Islam yang lain untuk membantu masyarakat Palestin. Jadi inilah mengapa kita memilih buku Perang Arab Israel sebagai sebuah bahan bacaan bagi kursus dunia Islam kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus masuk ke dalam bab 1. Dalam bab 1 ni penulis dah menceritakan awal-awal faktor-faktor yang menyebabkan mengapa Yahudi ni berpindah beramai-ramai ke negara Palestin. Antara faktor-faktornya ialah kerana tekanan di tanah air mereka sendiri, maksudnya di negara Yahudi itu sendiri, dan juga galakan oleh pemimpin masyarakat Yahudi itu juga. Seramai 600,000 orang Yahudi berpindah masuk ke Palestin, sehingga secara automatiknya telah mengubah demografi Palestin di peta dunia. Pada tahun 1947 itulah terlalu ramai Yahudi berpindah, sedangkan pada tahun-tahun sebelum tu jumlah penduduk Yahudi yang ada di Palestin hanya 4% sahaja, tapi selepas 600,000 orang masuk, bayangkan berapa peratus. Sehingga kan pihak Yahudi ni mewujudkan kediaman haram buat kediaman buat pendatang-pendatang haram itu sendiri. Yahudi. Okay, selain itu, pihak orang Yahudi ni juga mewujudkan dana nasional yang dikenali sebagai Jewish National Fund untuk membeli tanah-tanah yang ada dekat Palestin. Paling teruk apabila puak-puak Yahudi ni dia menawarkan harga yang tinggi kepada pemilik tuan tanah dekat Palestin, sampaikan orang-orang sebenar Palestin, orang miskin terutamanya, terpaksa berpindah kerana tuan rumah tu menawarkan rumah tu kepada pihak Yahudi, sebab pihak Yahudi dah tawarkan harga lagi tinggi, so jadi mereka sanggup pilih Yahudi. So orang pemilik tuan-tuan tanah ni yang mana diorang ni dikenal sebagai orang kaya, duduk dekat Mesir, Lebanon, Jordan, tanpa mempedulikan apa yang terjadi kepada bangsa mereka sendiri. Okey, lepas tu pada tahun 1947 ni lah perang antara Arab dan Israel bermula. Jadi penduduk Arab pun mengumpulkan pejuang-pejuang daripada Palestin, Mesir, Iraq, Jordan yang dikenali sebagai Ikhwanul Muslimin untuk menentang Yahudi ni. Seramai 10,000 orang telah menyertai anggota ni dan berkumpul di beberapa bahagian Palestin. Manakala pihak Yahudi pula
mengumpulkan tentera dan militeri seramai 25,000 hingga 30,000 orang, terdiri daripada anggota lelaki dan perempuan. Tapi penulis bagi tahu bahawa gerakan yang disusun oleh Yahudi lebih sistematik dan teratur daripada pejuang Islam itu sendiri. Sebab pejuang Islam ni dia bersepah-sepah. Dia nak ikut negara masing-masing. Kalau contoh Mesir nak buat strategi ni, Iraq nak buat strategi ni, dia macam tak bersatu. So jadi Yahudi lah yang mendahului dalam perang ni. Pertumpahan terus berlaku sehingga tahun 1948. Pada tahun itu jugalah pihak Yahudi ni mengisytiharkan kemerdekaan mereka atas tanah Palestin tu. Apa yang menyebabkan mereka ni bertindak sejauh tu? Jawapannya adalah kerana mereka mendapat sokongan British. Selain itu, mereka juga mendapat sokongan daripada PBB. Jadi mereka ni boleh buat apa sahaja, walau dengan bagaimana cara sekalipun, mereka tahu mereka ada sokongan, mereka mesti dapat. Dalam bab 1 ni juga penulis menyimpulkan bahawa antara faktor-faktor Palestin ni kalah masa ni adalah sebab sikap umat Islam dan negara Islam tu sendiri. Ada yang tidak mengambil berat dan tak peduli tentang nasib yang menimpa rakyat Palestin. Okey, dalam bab kedua ni penulis menghuraikan secara lanjut berkenaan perang yang berlaku antara Arab dan Israel. Kan pada tahun 1948 ni Yahudi mengisytiharkan kemerdekaan dia ke atas negara Palestin tu, dan ini menimbulkan kemarahan bagi pihak Arab. Jadi mereka mengumpulkan tentera daripada Mesir, Jordan, Iraq, semua tu Syria untuk menentang Yahudi ni. Okey, pada masa itu mereka dapat mengumpulkan tentera dengan jumlah yang banyak lah, dan mereka sendiri merasa takjub dan kagum dengan jumlah tentera yang mereka ramai itu, tanpa mereka menyedari bahawa pihak tentera Israel atau Yahudi ni lagi telah menyiapkan peperangan dari segala sudut penjuru, dan tentera mereka lebih ramai dibandingkan dengan tentera Islam. Peperangan ini berlanjutan daripada bulan Mei sampai pada akhir tahun 1948. Pada awal tahun 1949, tentera Yahudi ni menawarkan perdamaian dengan negara-negara Arab secara berasingan. Ini kerana tujuan mereka nak menawarkan perdamaian mestilah sebab tak nak negara-negara Arab ni untuk tolong lagi negara Palestin. Jadi tentera Israel atau Yahudi ni melemparkan kalimat-kalimat beracun dengan mengatakan kenapa nak tolong negara dorang, tak ada kena-mengena pun dengan negara kau, tak ada faedahnya pun untuk tolong. So jadi negara mana yang pertama yang termakan dengan tawaran ini? Mestilah negara Mesir, kerana negara Mesir mempunyai hubungan yang baik dengan Israel. Jadi selepas Mesir, negara-negara Arab yang lain pun turut mengikut, walaupun ada sesetengah negara tu merasa berat hati. Oleh itu, tinggallah Palestin bersendirian dalam membela nasib bangsa dan negaranya sendiri. Selepas perang tamat, Yahudi memperoleh 80% daripada tanah Palestin, walhal sebelum tu hanya diperuntukkan 55% sahaja. Mana dunia yang lain selain negara-negara Arab? Penulis menyimpulkan bahawa PBB dan negara veto kuasa yang lain hanya memekakkan telinga dan butakan mata sahaja tanpa menghiraukan Palestin ni. Kerana bagi mereka, PBB ditubuhkan hanyalah demi untuk menjaga kebajikan Yahudi dan negara-negara yang seangkatan dengannya. Baiklah, pada kali ini saya akan menerangkan secara ringkas mengenai bab yang ketiga, iaitu Perang Arab Israel ketiga mengenai Perang Suez 1956. Pada bab ini, penulis pada mulanya menceritakan tentang sejarah pembinaan terusan Suez yang mencetuskan krisis antara Israel dan Mesir, di mana Israel berkomplot dengan Perancis dan Britain bagi melucutkan senjata Mesir untuk menguasai terusan Suez. Protokol Sevres juga diceritakan mengenai rancangan sulit antara Britain
Perancis dan Israel. Ia adalah satu rancangan untuk menyerang Mesir bagi merampas terusan Suez. Gambaran awal telah diceritakan mengenai rancangan jahat ini, iaitu Israel akan membuka langkah awal dengan menyerang dan menawan Sinai, ianya bagi menarik perhatian Mesir agar Perancis dan Britain dapat menakluki Suez. Seterusnya, dari sudut ketenteraan, misi Britain dan Perancis sudah semestinya tercapai, namun perkara ini telah menimbulkan perhatian antarabangsa. Persidangan PBB telah bersidang bagi menyelamatkan Mesir, namun Israel nampaknya terselamat dari kesan perang ini kerana berlindung dengan kuasa besar iaitu Amerika Syarikat. Gencatan senjata telah digesa oleh PBB dan Mesir menang di peringkat diplomatik. Seterusnya, tekanan kewangan yang telah tercetus apabila Amerika Syarikat mengecam ekonomi Britain selepas gagalnya kempen Suez ini tadi. Oleh itu, Britain telah mengalami kemerosotan ekonomi oleh Amerika Syarikat, dan ini telah memberi manfaat yang baik untuk Amerika Syarikat bagi mengendurkan kemarahan Britain. Dalam bab ini juga telah diceritakan mengenai kesan Perang 1956, di mana British dan Perancis telah gagal menangani masalah diplomatik antarabangsa yang memberi imej buruk sebagai kuasa besar dunia dan ianya memberi manfaat kepada Amerika Syarikat. Jadi itu sahaja bab yang ketiga, kita berpindah pada bab seterusnya. Okey, saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat-sahabat saya berkaitan sinopsis, dan sinopsis yang akan saya bentangkan hari ini adalah bab 4 dan bab 5. Apa yang berlaku dalam bab 4? Di mana bab 4 ini menyaksikan peperangan yang sangat penting dalam dunia Islam, dan peperangan ini dia menyaksikan pertembungan antara bangsa Yahudi dan negara-negara Arab, dan inilah yang dinamakan sebagai Perang Arab Israel. Perang Arab Israel ini dia berlaku 3 siri, dan saya akan menerangkan siri yang kedua, iaitu yang berlaku pada 5 hingga 10 Jun 1967 atau dikenali juga sebagai Perang Jun. Selain itu, ia juga dikenali sebagai An-Nasah yang bermaksud kemunduran ataupun kekalahan, di mana kalau kita lihat di dalam perang 6 hari ini atau dikenali sebagai 6 Days War ini, Mesir dah kehilangan semenanjung Sinai, yang mana dalam semenanjung Sinai itu ada terusan Suez, manakala Syria telah kehilangan Bukit Golan. Dan daripada kemenangan itulah negara Arab dan penduduk Palestin khususnya telah mendapat kesan yang sangat mendalam, terutama sejak tertubuhnya di negara Israel ni, di mana satu demi satu konflik yang telah berlaku antara negara Israel dengan negara-negara Arab, dan mereka ni secara berterusan telah bertelingkah atas sebab tertentu antara satu sama lain, dan dalam masa yang sama kuasa-kuasa besar seperti Kesatuan Soviet dan Britain ini telah mengambil peluang daripada pertelingkahan yang telah berlaku itu untuk meluaskan pengaruh mereka ini supaya negara-negara Arab ni dia sentiasa berada di bawah. Okey, seterusnya apa yang berlaku pada bulan September 1970, iaitu kematian Presiden Mesir pada masa itu, iaitu Jamal Abdel Nasser telah terjadi. Kemudian tampuk kepimpinan ini diambil alih oleh Anwar Sadat, dan Anwar Sadat ini kemudian dia meneruskan impian rakyat Mesir ni untuk membebaskan wilayah-wilayah yang telah dijajah oleh Israel. Lalu disebabkan ingin meneruskan impian itu, maka terjadilah siri peperangan Yom Kippur. Okey, inilah yang akan diterangkan dalam bab 5. Ini adalah sinopsis daripada bab 5, iaitu berlaku pada 6 Oktober 1973 pada hari Yom Kippur ataupun hari raya Yahudi yang paling besar, di mana orang-orang Israel masa tu sibuk beraya. Yom Kippur ini adalah hari raya Yahudi yang paling besar bagi orang-orang Israel, dan ia juga bertepatan dengan bulan Ramadan bagi umat Islam, sehingga kan dinamakan juga perang Yom Kippur ini adalah sebagai perang Ramadan 1973. Dan siri peperangan ini telah disertai oleh Syria dan Mesir yang menyebut Israel secara tiba-tiba pada masa itu. Okey, dan Mesir ni telah mengambil iktibar daripada perang 6 hari pada 1967 sebelum ini yang telah terjadi. Maka daripada pengajaran lepas itulah Mesir ni merangka strategi payung udara dengan menggunakan roket dan peluru berpandu
yang mengakibatkan ramai masa tu penduduk Israel ni terbunuh. Tapi pada 8 Oktober, Israel ni telah melakukan serangan balas kepada Mesir dan Syria itu. Namun dan pada masa itulah Mesir ni dan Syria ini mengalami kekalahan yang teruk, yang mana pada masa itu kenapa Israel ini melakukan serang balas, kerana dia mendapat maklumat daripada pengintip Amerika Syarikat, dan Mesir ni telah mengalami kekalahan yang sangat teruklah pada masa itu. Walaupun Mesir ni mengalami kekalahan dalam perang Yom Kippur ini, tapi ia sedikit sebanyak dapatlah mengubati dan menebus kehormatan dan rasa percaya diri mereka setelah kalah dalam Six Days Wars pada sebelum ini. Baiklah, pada kali ini saya akan menceritakan tentang bab yang ke-6, iaitu konflik Israel-Lebanon pada tahun 1978 sehingga 2006. Pada bab ini telah diceritakan mengenai kemunculan Hizbullah. Peristiwa perang ini berlaku di selatan Lebanon, di mana Israel ingin memburu PLO, iaitu pejuang Palestin yang melarikan diri di selatan Lebanon. Israel pada masa yang sama telah mengancam Lebanon dan kumpulan Hizbullah yang mendapat sokongan Iran dan Syria. Ini telah membuat Hizbullah semakin digeruni Zionis pada ketika itu. Serangan demi serangan telah berlaku dan dilancarkan antara Zionis dan Hizbullah, dan kemenangan berpihak kepada Hizbullah. Perang Hizbullah Israel pada tahun 2006 telah menyaksikan kekalahan Israel yang sangat memalukan dalam sejarah. Dan ini terbukti strategi peperangan Hizbullah telah memalukan Israel. Penulis juga menceritakan tentang Israel yang dihina melalui perjanjian damai, di mana perjanjian ini enggan ditandatangani oleh Israel dengan pasukan tentera yang dianggap Barat sebagai pengganas, dan ini cukup memalukan Israel. Banyak kerajaan akhbar di Israel yang mengkritik Israel atas kekalahan mereka pada Lebanon, dan Israel terpaksa mengiktiraf Hizbullah seperti mana Mesir mengiktiraf mereka sebelum ini. Seterusnya, turut diceritakan mengenai tragedi kemanusiaan di Gaza yang terburuk pernah disaksikan dunia. Ia menceritakan tentang keperitan semenanjung Gaza yang ditekan oleh Israel dengan membina tembok sekitar semenanjung Gaza dan hanya membenarkan 3 laluan keluar dan masuk. Perkara ini sangat menyeksakan bagi penduduk semenanjung Gaza kerana ekonomi mereka disekat dan rakyat dibelenggu oleh kemiskinan dan kelaparan. Di sini kita dapat lihat apabila Mesir enggan menolong apabila laluan antara semenanjung Gaza dan Mesir disekat oleh Mesir sendiri apabila rakyat Palestin ingin memasuki Mesir. Sudah semestinya di sini kekejian yang dilakukan oleh Israel didalangi oleh Amerika Syarikat. Penulis juga menceritakan bagaimana Israel dan Amerika Syarikat berkomplot bagi menutup mata dunia di peringkat antarabangsa daripada melihat nasib penduduk semenanjung Gaza. Baiklah, bab 7 ini dia mengisahkan mengenai kekacauan yang berlaku akibat campur tangan Yahudi. Dan seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2011 kita menyaksikan banyak revolusi yang berlaku di negara Arab, sama ada di Timur Tengah maupun di benua Afrika. Dan pemberontakan yang berlaku ini semuanya mendapat sokongan daripada Barat dan mendapat campur tangan daripada mereka, dan mereka cuba memberi pelbagai alasan tentang kewajaran campur tangan mereka di dalam setiap revolusi yang berlaku di Timur Tengah. Dan alasan yang diberikan agak remeh dan stereotip ni bagi memastikan demokrasi di Timur Tengah itu terlaksana dan bagi membantu rakyat di sana mendapat pembelaan. Sedangkan kita tahu sebenarnya di sebalik perkara yang dilakukan oleh mereka pastinya ada muslihat tertentu. Dan di dalam bab 7 ini juga diceritakan mengenai perancangan jangka panjang Yahudi melalui NATO, dan Amerika dan NATO ni sebenarnya diorang mendakwa diorang kena bebaskan Iraq dan Libya daripada cangkaman Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. Tapi sebenarnya gambaran yang kita dapat rumuskan daripada kejadian ini adalah mereka inginkan perkara lain, dan tiada yang lain, detektor kekejaman, senjata pemusnah dan apa sahaja merupakan cerita sampingan yang mereka perbesarkan daripada isu ini. Seperti mereka mengatakan perkara-perkara inilah yang perkara yang mereka pertahankan, sedangkan perkara ini hanyalah sebagai suatu tokok tambah
Dan sebenarnya apa yang mereka inginkan adalah mereka ingin menguasai peperangan yang sedang berlaku, konflik yang sedang berlaku itu di tanah Arab bagi mempengaruhi keputusan setiap pemimpin di tanah Arab. Dan yang kedua, di dalam bab 7 ini juga menceritakan bahawa internet ini adalah sebagai media pencetus kekacauan. Sebagaimana kita tahu, internet merupakan sebuah platform di mana pelbagai maklumat diperolehi, dan di dalam konteks ini internet digunakan bagi menyebarkan revolusi-revolusi yang berlaku di setiap negara di Timur Tengah. Jadi sebagai contohnya, peristiwa yang berlaku di Perancis melalui revolusi Perancis, pemberontakan Bolshevik di Rusia, pemberontakan Turki, Jerman dan sebagainya lah, semuanya dicetuskan oleh pencetus revolusi yang paling besar, iaitu Yahudi. Sedangkan apa yang berlaku tidaklah besar, tetapi apabila Yahudi masuk campur dengan bantuan internet, perkara itu dibesarkan dan menjadikan tempat lain melakukan revolusi yang sama. Dan tidak juga kita lupakan mengenai peristiwa Arab Spring di mana berlakunya seorang lelaki yang membunuh diri di hadapan pejabat kerajaan, yang juga menjadi titik tolak di mana berlakunya Arab Spring tersebut, disebabkan berlakunya penyebaran berita tersebut dengan internet dengan secara cepat. Dan yang terakhir di mana revolusi di Tunisia yang berlaku daripada seorang lelaki yang membunuh diri akibat terlampau lama menganggur. Jadi perkara-perkara ini semua direvolusikan oleh Yahudi dengan bantuan internet. Jadi itulah yang dikatakan internet sebagai media pencetus kekacauan. Begitu juga dengan kisah Yasser Arafat yang diceritakan di dalam bab 7 ini, iaitu Yasser Arafat yang merupakan seorang presiden Palestin telah menjadi simbol dan personifikasi perjalanan umat Palestin dalam mempertahankan kemerdekaannya di negara sendiri. Dan sejak masa remaja sekali, Yasser sudah aktif dalam penentangan terhadap Zionis, dan misteri kematian Yasser Arafat ini sehingga sekarang menjadi sebuah tanda tanya, sebuah misteri, dan dia diancam diusir paksa oleh Zionis daripada tempat pertahanannya di Baitul Maqdis, tetapi tiada sifat gentar langsung yang berlaku di dalam diri Yasser Arafat. Dan perkara ini menjadi inspirasi kepada pejuang Palestin di tanah mereka. Dan akhir sekali mengenai bab 7, apa yang diceritakan adalah apakah pendirian kita dan apakah iktibar yang boleh diperolehi daripada kisah-kisah yang berlaku di dalam perang Arab Israel ini. Jadi sebagai contoh, apa yang kita boleh lihat adalah pendirian kita sebagai umat Islam. Adakah kita bersedia untuk menjadi satu third party yang menolak orang Islam lain untuk membantu umat Islam di Malaysia? Dan bagaimanakah kita dapat mempelajari teknik-teknik yang telah dilakukan oleh pihak Zionis dalam mengalahkan Arab, dan bagaimanakah benda itu kita dapat gunakan pada masa hadapan. Dan kita juga perlu tahu, seperti yang diceritakan di dalam buku ini, pada pendapat pihak penulis, dia berpendapat bahawa orang Arab ini tidak pernah belajar daripada kesilapan terdahulu, kerana mereka tidak mengkaji kelemahan, kekuatan dan kelebihan kekurangan Yahudi. Yang mereka tahu hanyalah bercakap benar mengikut penulis, dan mereka berkeyakinan setiap peperangan akan menang. Dan perkara lain yang diketengahkan di dalam penulisan adalah dengan kita membiarkan diri kita terdedah kepada bahaya Yahudi, elemennya dapat membawa kita kepada kemusnahan. Ibaratnya kita nampak musuh datang nak menyerang kita, kita masih lagi tak bersedia, kita masih lagi nak berhibur. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya di tanah Arab. Mereka sedar, tapi mereka kurang mengkaji strategi-strategi Zionis yang menyebabkan mereka masih stuck, masih tersekat di dalam peristiwa ini. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai bab 7. Okey, sekarang kita masuk kepada dalam bab kekuatan buku itu sendiri. Okey, jadi apa yang kekuatan buku yang kami nampak dalam buku ni ialah secara keseluruhannya buku ni berjaya digarap dengan baik oleh penulis. Maksudnya setiap apa isi yang disampaikan oleh penulis tu maksudnya kena dengan tajuk Perang Arab Israel. Maksudnya memang penulis betul-betul ceritakan tentang Perang Arab Israel itu sendiri. Okey, dan juga selain itu pada setiap akhir bab penulis ada menyediakan kronologi setiap perang tu agar pembaca lebih mudah untuk memahami setiap situasi peperangan yang berlaku tu. Okey, selain itu juga
buku ni sangat bergunalah untuk mereka yang ingin lebih mendalam mengkaji sejarah, sesuai untuk pendidik, pelajar, memang sesuai. Dan buku ni memang khas untuk mereka yang tertanya-tanya mengapa Palestin ni dah tak ada lagi wajah dia dalam peta dunia. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelemahan buku ni pula. Okey, jadi kelemahan dalam buku ni ialah terlalu banyak kronologi peristiwa yang berlaku sehingga dia mengelirukan pembaca. Maksudnya terlalu banyak dia letak perang-perang ni sampai kita pun macam jap ni perang yang mana, ni perang yang mana. Lepas tu dia macam tak jelas daripada segi turutan tu, kejap tahun ni, kejap tahun tu. Tapi last kali ada kronologi tu, ringkasan tu baru kita faham. Tapi masa kita baca tu kita macam lost sikit. Okey, lepas tu selain tu bahasa yang digunakan dalam buku ni juga agak tinggi lah. Dia menggunakan kosakata yang tinggi. So memang agak susah sikit untuk nak menterjemah apa maksud sebenar ayat ni. Tapi secara kesimpulannya buku ni telah tercapai maksud sebenar buku ni. Apa yang nak sampaikan tu memang ada, memang dapat. Okey, seterusnya adalah komen bagi isi kandungan buku yang telah diceritakan oleh penulis pada buku ini. Jadi pada pendapat saya sebagai pelajar, penulis telah menyampaikan sebuah penceritaan sejarah bagi memperkuatkan pemahaman kita sebagai pembaca terhadap isu Palestin, kerana penulis menyentuh dari pelbagai aspek konflik yang tercetus antara Israel dan Palestin. Seterusnya, isi kandungan buku ini juga akan membolehkan emosi pembaca dialih kepada penderitaan yang dialami oleh penduduk Palestin, kerana penulis memperincikan kisah yang sebenar mengenai perangai Zionis ataupun Israel dan bangsa-bangsa Arab. Okey, yang ketiga adalah melalui isi kandungan ini kita dapat menggambarkan bahawa kronologi yang disampaikan penulis cukup jelas dan kita dapat memahami isu Palestin dan Israel ini dengan lebih mendalam, dan kita boleh menilai dengan mengenali setiap cara dan strategi yang dilakukan oleh tentera Zionis untuk menamatkan misi mereka bagi menghancurkan umat Islam. شو اسمك عمو؟ انت وين ابوك؟ وين؟ وين مات؟ شنو متريقة متغدية متعشية؟ احكي